أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid muka surat 18 baris yang ketujuh daripada bawah. Baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bermula segala isterinya, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertinggal. Kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 orang. Dan bermula segala isterinya, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertinggal kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya isteri Nabi ni meninggal kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tertinggal kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, isteri yang masih lagi ada 9 orang. Sekarang ni isteri Nabi yang tertinggal kemudian daripada wafat Nabi. Mana apa? Nabi SAW wafat, isteri Nabi ni masih lagi hidup. Berapa orang kau isteri Nabi yang tertinggal kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 orang. 9 orang. Ini yang tertinggal kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun yang ke-10 Hijrah, isteri Nabi yang masih ada pada masa itu 9 orang. Kemudian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat, yang meninggal sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat 2 orang. 2 orang. Yang masyhurnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, tu maklumlah tu. Tu meninggal di Mekah. Tu meninggal di Mekah tunya. Dan seorang laginya isteri Nabi yang meninggal sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat adalah Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengannya pada tahun yang ke-3 Hijrah, meninggal tahun yang ke-4 Hijrah. Zainab binti Huzaimah yang digelar dengan Ummul Masakin. Yang digelar dengan Ummul Masakin. Ibu kepada orang yang miskin. Maknanya Zainab binti Huzaimah
radhiyallahu anha ni maknanya dia sangat-sangat pemurah dengan orang yang miskin. Tapi sempat bersama dengan Nabi SAW tak lama. Berkahwin dengan Nabi SAW pada tahun yang ketiga hijrah. Kemudian Zainab binti Huzaimah ni radhiyallahu anha meninggal pada tahun yang keempat hijrah. Sekejap sangatlah. Walaupun tahun lain-lain. Sehingga setengah menyatakan berkahwin dengan Nabi SAW tu tak lama. 2-3 bulan je. Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha meninggal dunia. Tapi orang ni berkahwin di Madinah dah ni. Meninggal di Madinah. Khadijah radhiyallahu anha kita maklumlah. Itu meninggal sebelum daripada Isra' dan Mi'raj laginya. Jadi kalau campur dengan dua isteri Nabi SAW ni yang meninggal sebelum daripada Nabi SAW wafat, 2 orang campur dengan 9 orang, 11 orang. 11 orang isteri Nabi SAW. Adapun Maryah Al-Qibtiyah itu adalah hamba perempuan Nabi SAW. Satu laginya Raihanah binti Zaid pun hamba perempuan Nabi SAW, bukan isteri Nabi SAW. Raihanah binti Zaid daripada puak Bani Quraizah, tawanan perang selepas daripada peperang dengan Bani Quraizah. Itu hamba perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 hamba perempuan, termasuk Maryah Al-Qibtiyah dan juga Raihanah binti Zaid. Jadi isteri Nabinya 11 orang, 2 orang meninggal sebelum daripada Nabi wafat, 9 orang. Maknanya ketika Nabi wafat ada 9 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang terdahulunya dibicarakan berkaitan dengan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dipunya tertib, anak pertama, anak kedua, sampailah kepada anak yang ketujuh. Itu sayugia diketahui. Isteri Nabi ni pun sayugia diketahui. Sepatut seeloknya tahulah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tahu 2 orang je. Kita ni tahu 2 orang je lah. Khadijah radhiyallahu anha dengan Aisyah radhiyallahu anha. 2 tu je. Ya. Ke mana? Memang hak dua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah orang tak tahu. Khadijah radhiyallahu anha tak ada orang tak tahu. 6 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu daripada Khadijah radhiyallahu anha tak ada orang tak tahu. Seorang laginya Aisyah radhiyallahu anha. Satu-satunya isteri Nabi yang belum berkahwin ketika berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha ada 2 suami dah sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha seorang sahaja yang Nabi berkahwin, anak dara. Tapi kitanya 2 tu lah yang kita kenal. Saugianya kenal belaka hak sebelah orang ni. Bukan hanya 9 orang ni. 9 orang ni yang tertinggal kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak 9 ni. Hak Khadijah radhiyallahu anha memang tahu. Hak Zainab binti Huzaimah tu. Hak meninggal tahun yang keempat hijrah. Tu nak kena tahu jugalah. Hak Zainab binti Zainab binti Jahshin. Ni ada ni bawah ni. Ni meninggal kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat.
Maknanya isteri Nabi nama Zainab 2 orang. Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha, Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Ada 2 Zainab isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha, Zainab ummul masakin. Kemudian Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha, 2 Zainab. Anak pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam pun namanya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana 9 orang ni? Iaitu Sayyidatuna Aisyah. Aisyah bintu Sayyiduna Abi Bakrin bintu Sayyidina Abi Bakrin. Dia letak yang pertama. Dan Sayyidatuna Hafsah binti Sayyidina Umar dan Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Saudah isteri yang kedua. Saudah isteri yang kedua. Saudah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin di Mekah. Aisyah isteri yang ketiga berkahwin di Madinah tahun yang kedua hijrah. Ini Saudah, ni Saudah. Saudah binti Zam'ah, isteri kedua Nabi, isteri kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah di Mekah selepas beberapa hari meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Ketika bersama Khadijah radhiyallahu anha, Nabi tidak berkahwin dengan perempuan yang lain. Yang mana Saudah nilah ketika berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tualah. Yang paling tuanya Khadijah radhiyallahu anha umur 40. Saudah umur 35. Saudah umur 35. Hak paling tua sekali lah. Masa berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saudah ni isteri Nabi yang tua dan isteri Nabi yang gemuk. Ini Saudah. Yang mana kemudiannya Saudah radhiyallahu anha ni dia menghadiahkan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saudah kemudiannya dia menghadiahkan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Saudah isteri yang kedua yang Nabi nikah di Mekah. Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga barulah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berkahwin tahun yang kedua hijrah. Dia sebagaimana bicara anak-anak Nabi, kemudian datuk-datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama juga dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sekarang cukup mudah kita nak dapat. Cukup mudah. Dan kalau kita nak tengok sejarah-sejarah isteri-isteri Nabi sallallahu ni, sekarang ni buka tu je. Abang apa? Buka bang apa tu? Buka internet lah, mana apa? Buka FB. Google. FB hok mana? Google hok mana? So, yelah FB lain tau. Google lain tau. Kalau tengok Google tu lambang lain. Saya biasa buka FB je. Google tekan tu kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak tahu nak buat lah macam mana. Dalam FB lah, ada FB. Ada. InsyaAllah ada dalam FB. Tekanlah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ke. Keluar. Pada ni. Mana dia akan susung satu tu.
Didatangkan berkahwin, isteri itu umur berapa, kemudian meninggal umur berapa masing-masing yang meninggal selepas daripada wafat Nabi SAW tu. Masing-masing hak hidup masa Nabi wafat ni, mereka meninggal umur berapa, dia ada belaka tu. Dia ada belaka. Kata-kata mudah je sekarang ni. Buka FB tu, lepas tu apa? Print. Print keluar kertas. Ke mana? Print keluar kertas. Memang kalau tak silap, kalau hok dalam FB tu, dia akan susung. Tak silap saya lah. Dia akan susung Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua Saudah radhiyallahu anha, yang tiga Aisyah radhiyallahu anha. Baru disusun tu. Kita ni Aisyah yang pertama ni. Dan Sayyidatuna Habsah binti Sayyidina Umar. Ni isteri yang keempat. Samalah dengan Aisyah radhiyallahu anha, berkahwin pada tahun yang kedua hijrah. Berkahwin pada tahun yang kedua hijrah. Aisyah dengan Hafsah. Hafsah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tahun yang kedua hijrah, dua-dua ni. Dan Sayyidatuna Safiyah. Dia rasa-rasanya dia punya susu ni dah ikut ni, tak ikut pada tahun berkahwin ni. Sebab Safiyah ni masa Nabi berkahwin tu tahun yang ketujuh hijrah dah. Safiyah ni. Safiyah binti Huyayyin. Macam mana dengan hak dalam kitab tu? Ni. Dia Safiyah. Anak dia. Bukan binti. Saya binti. Benunta. Ni anak. Bukan maksud saya lah. Saya tekan lain. Anak. Tak boleh kata anak. Kena kata anak perempuan. Bin, anak lelaki. Binti, anak perempuan. Kita anak lelaki, anak perempuan bertukar dengan orang India lah. Bertukar dengan orang India kan. Ramasami, anak lelaki. Gitulah kan dia kan. Kita bin tu bahasa Arab. Binti bahasa Arab. Dalam ni anak. Ingat ke binti? Anak belaka ni. Aisyah anak Sayyidina Abi Bakrin. Dan Sayyidatuna Habsah anak Sayyidina Umar. Dan Sayyidatuna Saudah anak Zam'ah. Dan Sayyidatuna Safiyah anak Ya. Gitu tak? Nak gini. Nak ya dua. Bukan ya satu, ya dua. Ya. Ke ada ya dua tu? Ada tak rumah kosong se? Ada tak rumah kosong? Faham tak rumah kosong ni? Ada rumah? Kita panggil apa? Faham tak kita? Ni pasal kampung kan. Dia ada rumah-rumah kan. Hak kita masa ngaji budak-budak lah. Tok Guru duk tekan. Beza sak dengan to. Tok Guru tekan. Sak ada rumah kosong satu. To tak ada rumah kosong. Kan ngaji mana? Kita kalau nak tulis sad nun, kena sad bulat, rumah kosong satu, barulah rumah yang ketiga titik nun. Jangan sad, lepas tu buat satu rumah titik lalu dah. Tak ada gitu. Kalau to tu, to bulat, buat cacang, lepas tu terus nun. Tu to, dia tak ada rumah. Kalau sad, dia ada rumah kosong satu. Faham tak? Kau panggil apa? Tak ni ngaji budak-budak ni. Faham tak? Ngaji budak-budak. Kalau sin ada 3 rumah. Kan kita nulis kadang-kadang kan tulis 2 je sin.
Lepas tu yang 3 tu titik atas tu. Sin, nun. Tak cukup, dia kena 3. Malah kita kan. 3 rumah kosong tu. Barulah keluar nun. Nak sini. Ha, ya. Huyayin. Ha, ya. Huyayin. Safiyah, anak Huyayin. Daripada zuriat Nabi Allah Harun alaihi salam. Safiyah ni ni keturunan orang Yahudi. Safiyah binti Huyayin ni adalah keturunan daripada orang Yahudi. Berkahwin pada tahun yang ke-7 Hijrah. Dan Sayyidatuna Maimunah binti Al-Harith. Jadi Maimunah pun tahun yang 7 Hijrah juga ni. Dan Sayyidatuna Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah pun tahun yang ke-7 juga. Tahun 7 juga. Jadi Safiyah, kemudian Maimunah, kemudian Ramlah. Itu Nabi berkahwin pada tahun yang ke-7 Hijrah. Sayyidatuna Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi pada masa berkahwin dengan Ramlah ni, Abu Sufyan masih lagi kafir. Ramlah ni digelar dengan Ummu Habibah. Kalau sebut kata Ummu Habibah, itu adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Yang mana Ramlah dengan suami dia, dia berhijrah ke Habsyah. Ramlah dan suami dia beriman dengan Nabi SAW. Mereka hijrah ke Habsyah. Tiba-tiba suaminya sampai ke Habsyah, suami dia murtad. Masuk agama Nasrani dan mati di Habsyah. Asalnya Ramlah radhiyallahu anha dan suami dia tu masuk Islam lah. Beriman dengan Nabi SAW. Tapi suami dia ni apabila sampai di Habsyah lepas berhijrah, tiba-tiba murtad masuk agama Nasrani, agama orang Habsyah. Maknanya orang yang hijrah ni orang hebat dah ni. Tinggal kampung halaman dah tu. Ataupun mungkin suami dia berhijrah semata-mata sayang ke bini ke, mungkin gitulah. Dah dihijrah ke Habsyah bersama dengan Ramlah radhiyallahu anha. Tapi suami dia ni tiba-tiba murtad di Habsyah, masuk agama Nasrani, agama orang Habsyah. Kemudian barulah kembali balik ke kemudian berhijrah ke Madinah, berkahwin dengan Nabi SAW di Madinah. Ramlah binti Abi Sufyan yang digelar dengan Ummul Habibah. Dan Sayyidatuna Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Hindun ni Nabi SAW berkahwin pada tahun yang ketiga ataupun tahun yang keempat. Ketiga ataupun tahun yang keempat. Tahun yang keempat. Mana apabila tahun yang keempat, sebelum daripada Safiyah, sebelum daripada Maimunah, sebelum daripada Ramlah belakalah, itu tahun yang ke-7. Hindun binti Abi Umayyah ni Nabi berkahwin pada tahun yang keempat. Dan Sayyidatuna Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha tahun yang keempat juga. Tahun yang keempat juga. Hindun tahun yang keempat, Zainab pun tahun yang keempat. Di awal lagi lah. Itu kata tak susung. Dia mula tak susunnya daripada Aisyah radhiyallahu anha
Kemudian Hafsah radhiyallahu anha, barulah Saudah radhiyallahu anha. Walaha kalau nak letak susun, Saudah yang pertama. Isteri yang paling tua lah yang Nabi berkahwin di Mekah. Kalau nak ikut susunan lah. Ini tak ikut susunan ni. Kemudian Zainab binti Jahshin ni, berkahwin dengan perintah Al-Quranul Karim. Selepas bercerai dengan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha. Zainab binti Jahshin. Hindum binti Abi Umayyah ni digelar dengan Ummu Salamah. Sebut Ummu Salamah kena kepada Hindum binti Abi Umayyah. Digelar dengan Ummu Salamah. Tu boleh buka dalam buku belaka tu. Dia akan perinci satu-satu. Hak Zainab binti radhiyallahu anha ni adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibu sama ibu adik-beradik. Aminah dengan ibu Zainab ni adalah dua beradik. Jadi sepupu lah tu. Dia ada 3 beradik. Zainab binti Jahshin. Dia ada 3 beradik. Isteri Nabi SAW seorang, Zainab. Isteri Abdurrahman bin Auf seorang, adik-beradik Zainab. Kemudian isteri kepada hak sahabat yang wajib syurga juga ni. Sahabat wajib syurga. Dahulu ada bicara tau, sahabat yang wajib syurga. Ada bicara dahulu kan? Ke tak ada? Talhah, isteri Talhah. Isteri Talhah binti Abdillah. 3 beradik. Zainab, isteri Nabi SAW, kemudian isteri kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu seorang, isteri pada Talhah seorang. Tiga beradik perempuan. Dan ketiga-tiga ni diuji dengan istihadah. Diuji dengan istihadah. Ketiga-tiga ni diuji dengan istihadah. 3 beradik diuji dengan istihadah. Jadi mungkinlah baka tau. Baka. Nak minang kena risik dululah. Kalau kena hak pernah berkahwin dengan kakak ke, tanya dengan hak bakal apa kan? Bakal biras. Biras lah tau. Bini dua beradik, besang, anak-anak nikah. Biras. Jadi biras. Tanya bakal biras. Mana orang perempuan okey ke tak? Allah, sakit kepala tu lelaki. Darah dia tak teratur. Nak ambil hak adik tu kena pergi nutuk dululah. Kena pergi nutuk dulu. Ada ni. Kena pergi nutuk bak darah istihadah. Bak darah istihadah ni kena nutuk asing. Kalau kita orang perempuan yang normal, tak payah belajar banyak-banyak. Sebab dia normal. Haid datang, haid kering, haid datang, haid kering normal. Faham tak ni? Dia tidak teratur. Tu kita belajar asas-asas sudah memada fardu ain. Tapi kalau istihadah sahaja, maka wajib fardu ain dia kena mendalamilah bab istihadah ni. Jadi kalau nak berkahwin juga, kalau kata darah haidnya tak teratur contohnya, kena menuntut lah. Pada kena menuntut ilmu. Kena pergi belajar dulu. Sebab tak tahulah ni 3 beradik sungguhlah ni cerita ni. Jadi isteri Nabi SAW yang diuji dengan darah istihadah adalah Sayyidatuna Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, yang ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi. Ibu sama ibu, 2 beradik. Berkahwin pada tahun yang keempat Hijrah. Dan Sayyidatuna Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah
binti Al-Harith. Hak ni berkahwin pada tahun yang ke-7 Hijrah. Ada setengah mengatakan tahun yang ke-5 Hijrah. Tak. Juwairiyah tahun yang ke-5 Hijrah. Tahun yang ke-5 Hijrah. Hindung dengan Zainab tahun yang ke-4. Juwairiyah tahun yang ke-5 Hijrah. Tahun yang ke-5 Hijrah. Juwairiyah binti Al-Harith. Ni saya cerita ni bukan ngapa ni. Hak ni hak catat. Masa tu pun ngajar catat. Mana kalau nak cerita panjang lagi kena bukalah, kena buka dalam kitab, kena buka dalam FB. Jadi Juwairiyah ni yang dihadiahkan oleh Raja Muqaykis. Dihadiah oleh Raja Muqaykis. Kemudian Nabi merdeka berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belanjanya dengan dimerdekakan. Macam Safiyah jugalah. Adalah asalnya hamba, dimerdekakan, kemudian berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia letak Juwairiyah yang terakhir. Biasa kalau dalam susunan Maimunah yang terakhir. Maimunah yang terakhir. Nama-nama isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nama orang Melayu lah ni. Dah nama orang Melayu lah. Dah. Aisyah nama orang Melayu, Habsah nama orang Melayu, Saudah. Saudah kurang sikit dah. Saudah dah. Saudah. Saudah nama Melayu juga. Laginya Safiyah. Safiyah nama orang Melayu. Safiyah. Kemudian Maimunah, nama Melayu juga. Ramlah, Hindung, Zainab, Juwairiyah. Juwairiyah ada. Ada je nama Juwairiyah. Ada tak kita ni? Juwairiyah. Memang nama orang Melayu lah. Tapi sebutan tu kena comel lah. Sebutan kena comel. Letak nama isteri Nabi SAW ni, mak ayah yang letak tu, dia kena panggil nama yang comel. Nama comel lah. Aisyah radhiyallahu anha. Panggil Aisyah lah. Jangan panggil Aisyah pula. Habsah lah. Mana besar. Tak ada, bukan. Sungguh ni. Muluk mak ayah lah. Muluk mak ayah. Habsah comel dah. Panggil besar. Lepas tu kalau kata Safiyah comel dah. Safiyah dah. Kepiah pula. Safiyah. Kemudian Maimunah. Jangan Munah. Main duk Munah. Malu budak. Dah main duk Munah. Nama Maimunah. Nama dia. Kemudian Zainab. Zainab lah. Jangan kita rosakkan nama. Siapa yang rosakkan nama? Bukan orang lain. Mak ayah sendiri. Kalau mak ayah panggil nama comel lah. Kan nama tu, nama hak beri yang. Kita kan. Kalau Muhammad, Mamat. Kalau kata Abdullah, Dollah. Jadi payah lalu lah tau. Dan memang orang dulu ada nama Mamat sungguh. Dan memang ada nama Dollah sungguh. Memang adalah nama dia. Nama surat beranak dia memang Mamat. Nama surat beranak dia memang Dollah, memang ada. Tapi terkadang nama dia Muhammad. Tapi dipanggil Mamat. Namanya Abdullah, comel. Dia panggil Dollah. Bagaimana? Nama-nama comel tu kekal kan. Panjang comel nama. Tapi panggil dia rekah. Sebab selain daripada nama-nama yang disunatkan dengan Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, nama Muhammad, nama Rasul-Rasul, itu hak sunat belaka tu. Nama anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sunat. Nama isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sunat.
Macam dah ni. Nama isteri Nabi itu sunat. Jadi nama isteri Nabi ni nama orang Melayu dah. Comel dah tu. Mana orang Melayu kita ni pandai dah. Walahan nama ni sebenarnya bukan nama orang Melayu. Nama orang Melayu kok kutu, melor, melati, bunga, merah, kemudian putih. Itu nama orang Melayu tu. Kembung ada kembung dah. Kuntung, kembang. Itu nama Melayu tu. Ayo. Tak tahu. Ada nama putih. Ada putih. Kita putih tak masuk. Mana ni? Itu nama Melayu. Ada pun hak nama-nama hak letak Aisyah, Habsah, itu nama Arab. Mana apa ni? Dia sudah ni ni. Di mana apa ni? Hak nama yang memang disunatkan. Memang disunatkan. Jangan dulu memang nama merah-merah lah. Ni bukan gurau ni. Nama betul lah tu. Itu nama Melayu. Dia letak nama bunga melati. Itu nama Melayu lah tu. Ke melati ni daripada perkataan apa? Melati. Comel dah. Melati nama dia. Itu nama Melayu. Hak Aisyah, Khadijah. Itu nama hak Arab. Itu yang disunatkan. Pilih nama hak comel-comel. Pilih nama hak comel-comel. Panggil pula biar jadi comel. Jadi selesailah hak berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdahulu bicara bab datuk-datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara bab Nabi dilahirkan di Mekah, berhijrah ke Madinah, kemudian wafat di Madinah, bicara Nabi Mi'raj apa semua, bicara anak Nabi, bicara isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesat tu. Bicara yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib atas mukallaf mengerjakan tiap-tiap barang yang difardukan atasnya dan tertahan daripada mengerjakan barang yang diharamkan atasnya. Ini dibalik pula kepada umbi bicara kita, apa dia agama. Balik pada umbi, balik apa semua. Kemudian dia pergi pula kepada pelihara kuliah yang 6. Pergi kepada bicara bab perkara-perkara yang membatalkan agama. Ada ni. Barulah pergi kepada bicara rukun iman yang terakhir, beriman dengan hari kesudahan. Itu rukun iman yang terakhir dalam kitab Faridatul Faraid. Diakhir dengan bicara neraka, ditutup dengan bicara syurga. Itu bicara rukun iman yang terakhir, rukun iman yang kelima. Rukun iman yang keenam itu bicara kudrah iradah ilmu. Itu bicara pada rukun iman yang pertama. Kita sebut kata rukun iman yang terakhir beriman dengan hari kesudahan. Kita jadi pelik lah. Sebab itu nombor 5. Nombor 6 qada dan qada. Qada dan qada dia sudah masuk pada rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah yang bersifat kudrah, iradah, ilmu. Dan dalam kitab Faridah panjang bicara qadar dan qada adalah pada bicara sifat iradah. Yang mana dalam kitab Faridah ni kudrah, iradah 2 muka surat. Wujud, kidam sampai wahdaniyah 6 sifat 2 muka surat. Ilmu hayah sampai kaunuhu mutakalliman 12 sifat 2 muka surat. Kudrah iradah, iradah lah yang paling panjang 2 muka surat. Dibicara iradah itulah bicara bab rukun iman yang ke-6, qada dan qada. Maknanya rukun iman ke-6 dia masuk di rukun iman yang pertama. Qada dan qada tak luluh, belum lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qadar dan qada tidak luluh, belum lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Permulaan agama, sembahyang tidak ada, puasa zakat hajinya tidak ada. Faham tak ni?
Hak rukun iman ke-6. Dan kita yang terakhirnya bicara bab beriman dengan hari kesudahan. Tapi sebelum tu dia akan bicara bab kembali kepada bicara bab agama semula. Sebab di awal kita bicara agama. Apa dia agama? Kemudian apakah dia punya rukun agama? Islam, iman dan ihsan. Didatangkan dia punya takrifan Islam, iman dan ihsan. Didatangkan rukun Islam, rukun dia awal kitab. Ni nak balik semula ni, nak balik pada awal kitab. Mengerjakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan, itu pergi kepada bahagian ihsan, syarat untuk sempurna Islam dan iman seseorang. Ingat baik tadi tu, qada qada tak luluh, belum lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala, berpegang akidah terpesa enggak, amal ibadah jadi debu yang bertaburan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bulan Ramadan ni kan, 10 akhir Ramadan, nak kejar malam Lailatul Qadri. Ada ni. Tapi pokok pangkalnya balik kepada akidah, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Itu permulaan. Tak ada tu tak ada lah. Tak ada Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar, tak ada. Sembahyang puasa pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.